Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Elida Anis binti Muhammad Sharif, pelajar Sarjana Muda Fisioterapi Fakulti Sains Kesihatan. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk assignment saya mengenai ideologi individualisme. Apa itu individualisme? Individualisme merupakan satu ideologi yang mengutamakan diri sendiri dan keluarga terdekat dan tidak mahu dipertanggungjawabkan oleh kelompok atau masyarakat. Seorang individualis bertanggungjawab ke atas pilihan, kemahuan dan pencapaian diri sendiri tanpa dipengaruhi dan diarahkan oleh individu atau pihak lain. Salah satu individualisme merupakan salah satu ciri liberalisme. Seorang individualis berpegang kepada kepentingan hak utama dan keperluan individu berbanding kumpulan kolektif, atau dalam erti kata lain adalah anti-kolektivisme. Lawan kepada individualisme adalah kolektivisme. Jadi individualisme adalah anti kepada kolektivisme. Kita dapat lihat bahawa individualisme diamalkan oleh seluruh masyarakat dunia, terutama sekali masyarakat barat. Okay. Seterusnya, saya akan pergi kepada teori individualisme menurut pandangan tokoh. Saya telah memilih beberapa tokoh yang membawa konsep atau ideologi individualisme ini. Contoh tokoh yang pertama adalah Thomas Hobbes. Beliau memandang individualisme melalui dua perkara, iaitu perbadanan yang bersifat tiruan dan konvensional dan juga realiti secara individu. Beliau juga mengatakan bahawa negara dalam konsep liberal lahir daripada persetujuan antara individu dan kuasanya, dan ia merupakan kesepakatan dari persetujuan individu-individu, iaitu kontrak sosial yang dibuat oleh rakyat dan juga kerajaan untuk membentuk sesuatu negara untuk menjamin keselamatan sesuatu negara. Tokoh seterusnya adalah John Locke. John Locke memandang individualisme sebagai konsep etika psikologi dan unsur etika politik. Menurut beliau, konsep etika psikologi, individualisme mengharuskan manusia untuk berfikir dan menilai, menghormati tidak lebih dari kemampuan fikirannya sendiri. Selain dalam konsep etika psikologi pula, dasar-dasar etika politik baru iaitu prinsip dasar demokrasi. Untuk prinsip dasar demokrasi, kebijaksanaan politik ditentukan menurut kehendak yang banyak sebagai prinsip pemecahan konflik dalam negara demokratik moden. Rakyat yang menentukan, yang bersuara untuk membentuk kerajaan demokratik. Seterusnya, tokoh yang seterusnya, J.J. Rousseau. Beliau berpendapat bahawa negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu dalam masyarakat untuk menjamin hak-hak individu dalam masyarakat. Menurut J.J. Rousseau, negara adalah cerminan dari kehendak umum ataupun digelar volante general. Kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan oleh apapun atau sesiapapun sehingga tidak ada tempatnya bagi perlembagaan perwakilan rakyat. Kita teruskan kepada sejarah individualisme. Terdapat beberapa pendapat tentang pengasas dan pelopor untuk individualisme, tetapi tidak individualisme adalah ideologi atau konsep yang dikembangkan oleh ahli-ahli falsafah
menurut fahaman masing-masing dan ia tidaklah diasaskan oleh satu-satu pengasas. Okey. Untuk negara Jerman, ia dimulakan oleh Martin Luther, seorang teologian dan juga paderi Katolik Jerman pada abad ke-15 melalui perjuangan reformasi beliau. Beliau ingin memisahkan penindasan yang dilakukan oleh gereja terhadap individu. Okay, kemudian di Itali, sejarawan terkenal seperti Jules Michelet juga menggunakan istilah individualisme pada abad ke-15 dan abad ke-16. Konsep ini dikembangkan oleh sejarawan Jacob Burckhardt dalam konsep sejarah yang bersifat individualisme pada zaman abad pertengahan sebelum kemunculan zaman Renaissance. Pada zaman sebelum Renaissance, kebanyakan individu tidak dapat membuat keputusan sendiri ataupun bersuara, memberi pendapat sendiri, tetapi ditindas oleh gereja, iaitu agama Kristian itu sendiri. Jadi ini menyebabkan perkembangan ideologi lambat berkembang pada zaman dahulu, zaman sebelum Renaissance. Konsep individualisme diteruskan dan dikembangkan oleh beberapa ahli sejarawan terkenal seperti Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant dan J.J. Rousseau melalui karya-karya falsafah beliau. Istilah individualisme pertama kali digunakan pada tahun 1840 di Amerika oleh Alexis de Tocqueville melalui karya beliau yang bertajuk Democracy in America. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada ciri-ciri individualisme. Ciri-ciri pertama adalah aggressor ataupun penceroboh. Ciri-ciri ini mempunyai sifat merendahkan status orang lain, menidakkan nilai atau perasaan orang lain, menyerang kelompok atau masalah yang diatasinya, iri hati pada sumbangan orang lain, malah mereka boleh mengakui sumbangan itu untuk diri mereka sendiri. Ciri seterusnya, blocker atau penghambat. Mereka bersifat negatif. Secara keras mereka menolak, membantah dan menentang tanpa alasan yang kuat dan berusaha untuk mempertahankan atau membuka kembali persoalan yang sudah ditolak oleh sesuatu kelompok. Ciri yang seterusnya adalah recognition seeker atau pencari pengiktirafan. Mereka berusaha dalam pelbagai cara untuk menarik perhatian orang, sering bertindak dengan cara yang tidak biasa dan berjuang untuk tidak ditempatkan dalam posisi yang rendah. Ciri yang keempat iaitu help seeker atau pencari pertolongan, berusaha menarik simpati dari anggota kelompok yang lain atau seluruh kelompok dengan mengungkapkan rasa tidak tenang dan tidak ketahuan. Dan ciri yang terakhir, ciri yang kelima, iaitu dominator ataupun penguasa. Mereka berusaha menegaskan kekuasaan atau superiority ketika mengendalikan kumpulan atau anggota-anggota tertentu. Dominasi ini dapat berupa kata-kata pengampu. Seterusnya, saya akan pergi kepada pecahan individualisme. Pecahan individualisme menurut Triandis terdapat dua, iaitu individualisme melintang dan individualisme menegak. Individualisme melintang bersifat individu yang sangat tinggi, melihat diri mereka sebagai benar-benar berkuasa atau bersifat autonomi ke atas diri mereka sendiri, percaya persamaan antara individu adalah sesuatu yang ideal, mahu menjadi unik dan berbeza dalam kumpulan mereka, tidak berminat untuk mempunyai status yang lebih tinggi dari ahli kumpulan mereka yang lain. Mereka tidak mempunyai sifat persaingan yang tinggi. Dan untuk individualisme yang menegak, individu yang bebas dan berautonomi tetap juga berdaya saing. Mereka akan berusaha menjadi yang terbaik. Seseorang individu merasakan autonomi unik dan berbeza dari orang lain dan berusaha mendapat kedudukan berstatus tinggi. Persaingan adalah aspek penting bagi setiap individu. Jadi individualisme melintang dan menegak mempunyai asas yang sama, tetapi perjuangan mereka agak berbeza.
Okey, seterusnya adalah matlamat individualisme, iaitu menjaga kepentingan peribadi individu, kurangnya kepercayaan terhadap orang lain, individu tidak mahu bergantung terhadap orang lain, tidak mahu dikawal oleh mana-mana pihak termasuk kelompok dan negara yang didiami. Mereka ingin bergerak sendiri tanpa ada pihak yang menakluki pemikiran mereka, pilihan mereka ataupun hidup mereka. Okey, kritikan yang diterima. Individualisme dari pandangan Islam. Individualis juga didefinisikan dalam pengertian yang cetek dengan bersikap sesuka hati yang pada umumnya menggunakan ego pribadi tanpa mempedulikan kesan terhadap orang lain, menurut Profesor Dr. Rushdie. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang jelas menyatakan bahawa manusia memerlukan satu sama lain. Antara surah yang menerangkan penyataan saya yang sebelum ini adalah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, iaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Okey, seterusnya individualisme menurut pandangan tokoh, iaitu Alexis de Tocqueville. Beliau menyatakan bahawa nenek moyang kita tidak memiliki istilah individualisme, iaitu satu istilah yang kita cipta untuk keperluan zaman kita. Kerana pada hakikatnya pada zaman mereka tidak ada individu yang tidak menjadi anggota sesuatu kelompok, tidak seorang pun melihat dirinya mutlak dan berdiri sendiri. Alexis menamakan individualisme ekstremisme Amerika atau demokratik ini, dan beliau juga mendakwa bahawa ia adalah kesalahan teori yang mengancam masa depan umat manusia. Tokoh-tokoh yang terpengaruh dengan individualisme, antara tokoh barat adalah Thomas Hobbes, seperti yang saya telah katakan pada permulaan persembahan tadi. Beliau berpendapat bahawa sebuah negara atau kedaulatan sesuatu negara terbentuk kerana kontrak atau perjanjian sosial, iaitu kontrak sosial seperti yang saya sebut tadi. Individu dengan sukarela menyerahkan hak-hak kebebasan kepada pemerintah negara atau Dewan Rakyat dalam Leviathan, iaitu binatang purba yang berlayar mengharungi lautan dan tanpa menghiraukan orang lain. Okey. Tokoh Islam pun yang terpengaruh dengan individualisme adalah Dr. Roslan Ibrahim. Beliau meragui semangat raja dan rakyat berpisah tiada. Beliau berpendapat bahawa institusi raja tidak mempunyai kesungguhan yang sama seperti raja-raja pada zaman Kesultanan Melayu yang dahulu dari segi menjaga kebajikan rakyat dan memelihara kedaulatan Islam, memperjuangkan hak rakyat dan mahu menanamkan amalan pentadbiran republik dan liberalisasi ekonomi seperti Amerika dan mengidamkan negara yang dikuasai sepenuhnya oleh rakyat. Okey, kesan individu terhadap peradaban manusia. Okey, menurut Russell, beliau mencirikan zaman moden kepada dua elemen utama, itu kekurangan kuasa gereja ataupun peningkatan kuasa sains dan kebudayaan yang tidak bercirikan agama. Dan menurut Bella et al. Mengatakan individualisme merupakan asas untuk kebudayaan Amerika. Dan menurut Aldo Leopold, jika kita memiliki sesuatu yang dapat dianggap sebagai budaya Amerika, unsur yang membezakan kita dengan bangsa lain adalah sifat individualisme yang kuat. Pada pendapat sesetengah individu, individualisme dianggap elemen yang membezakan Amerika dengan bangsa-bangsa lain. Kita dapat lihat yang individualisme ini banyak diamalkan di negara barat, terutamanya di Amerika melalui sifat-sifat pembawakan mereka lah, pembawakan diri mereka. Okey, seterusnya adalah kesimpulan. Okey, individualisme adalah satu ideologi yang tidak seharusnya diamal oleh mana-mana individu di dunia. Walaupun individualisme menerapkan kepercayaan bahawa tiada individu adalah lebih tinggi tarafnya dari individu lain, namun ia mengamalkan konsep tidak ambil tahu tentang individu lain selain keluarga terdekat mereka sahaja.
Konsep ini boleh menghapuskan nilai kemanusiaan seseorang manusia itu sendiri seperti sifat ambil tahu, sifat simpati, empati dan banyak lagi. Sifat manusia yang saling memerlukan harus dianggap sebagai satu nilai yang istimewa dan boleh membawa kepada keharmonian dan kesejahteraan hidup. Sekian pembentangan saya hari ini. Ini adalah rujukan yang saya guna untuk assignment saya. Terima kasih.